السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما مكروها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واغفنا وارض عنا، وعافنا واعف عنا يا الله يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. يا إخوان المسلمين ويا أخوات المسلمات، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keagungan dan kemuliaannya, kita sama-sama lagi pada malam ini masih menikmati ibadah Islam. Dengan kasih sayang serta rahmatullah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesihatan tubuh badan yang baik, dan dinampakkan waktu kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan serta redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya agar sekalian yang hadir, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang kita sentiasa berada di bawah naungan perbendaharaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita terima kasih yang ucapkan kepada pihak pentadbir Masjid Al-Amin kerana sudi memberi kesempatan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Saya datang bukan tujuan untuk mengajar, kerana ada di depan saya yang lebih alim, yang lebih hebat berbanding dengan saya. Sebaliknya, hadirnya saya pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Andai ada kata-kata saya ataupun apa yang disampaikan tidak benar, sudi-sudi dan memperbetulkan atas kesilapan yang telah saya lakukan. InsyaAllah tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kenal dulu tadi, tuan-tuan kenal aku atau aku pun bisa Muhammad Amin bin Zainur, bukan Al-Banjari, tuan-tuan Al-Jabari, kalau di Kolombo tuan-tuan sebut Al-Jabari, insyaAllah mau kenal saya tuan-tuan. Okey, saya saja dulu di Republik Pakiaman Indonesia Al-Iman. Alhamdulillah bermasa di dalam, dan apabila mana orang di Yaman paksa balik Malaysia, jadi jumpa lah tuan-tuan. Sebelum itu jumpa pada kita dulu. InsyaAllah tuan-tuan, di malam yang penuh dengan keberkatan, kebetulan pula kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan keberkatan serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya saya pada malam ini, insyaAllah sama-sama kita dalam berkongsi, sama-sama kita nak mengimbau kembali perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa sebagai seorang umat Islam kita perlu lakukan ataupun kita perlu menghayati perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang yang dapat berkata itu seorang yang
Dan orang yang datang berkata itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu dia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berada di bawah jasa muttafaqun alaih. Bila kita mengaji mustalah hadis, kita mendengar perkataan muttafaqun alaih, bermakna sepakat ulama hadis, tidak ada pertikaian berkenaan dengan urut rijal perjalanan hadis ini. Hadis ini berada di bawah tajuk mengawal diri ketika marah. Muslim, muslimat, mukmin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam menuntut kita supaya menjadi umat Islam yang baik dan umat Islam yang terbaik. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang dapat berkata itu orang yang mampu menunggu musuhnya mampu untuk di depan, ataupun orang yang pandai berkata-kata yang menggunakan lidahnya untuk menjatuhkan maruah orang lain dan dia memiliki kemenangan. Tetapi kata Rasulullah, "Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang gagah berkata itu ialah orang yang mampu mengawalnya ketika mampu mengawal dirinya sewaktu dia marah. Konteks ataupun asbab hadis ini diriwayatkan Rasulullah menjelaskan kepada sahabat. Setiap individu Islam ada kalanya wajib ke atasnya menjadi marah, dan ada kalanya harus ke atasnya tidak marah. Bila mana keadaan yang boleh menyebabkan seseorang Islam itu marah ataupun mampu bertindak untuk menghukum orang yang dikatakan menzalimi. Yang pertama kata Rasulullah SAW, itulah seorang Islam yang melihat akidah Islam dibina. Yang pertama sekali syarat wajib untuk orang Islam itu marah, mestilah orang Islam itu menyaksikan Islam dibina atau Rasulullah dibina atau hukum Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan, maka wajib ke atasnya untuk marah. Hari ini apa yang kita boleh kaitkan untuk kita menjadi marah? Senang saja kita perhatikan hari ini. Setiap hari keluar di dalam media masa, setiap hari keluar di dalam media cetak berkenaan dengan isu kalimah Allah Subhanahu wa taala nak diletakkan di dalam Bible. Berkenaan dengan isu kalimah Allah Subhanahu wa taala nak diletakkan di dalam Bible. Ini saya benar-benar marah berat. Marah atas sebab apa kita tengok hari ini. Kan? Orang yang langsung tidak berkelayakan untuk bercakap di dalam bidang agama, mereka saling mengeluarkan pandangan ataupun pendapat nak mengatakan hukum Allah Ta'ala itu, nama Allah Ta'ala itu boleh ataupun tidak diletakkan di dalam Bible. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit ini, siapakah yang menjadikan bumi ini?" Lalu berkata mereka, "Allah Rabbi, sesungguhnya Allah dan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Di situ sudah mempunyai jawaban. Kalau kita orang Islam yang benar-benar mempunyai ilmu, di situ sudah mempunyai jawaban. Apakah nama Allah itu layak disebut ataupun diletakkan di mana-mana ataupun sebaliknya. Yang hari itu kalau kita lihat tuan-tuan amat menyedihkan. Apa yang menyedihkan kita sebagai contoh? Ini suatu kabar berita hairan. Kan? Kita tengok di dalam berita hairan ini dia bubuh depan-depan sekali gambar Mufti Johor. Kemudian dia bubuh gambar Mufti Kedah. Kemudian dia bubuh gambar Mufti Perak dan seluruh mufti yang berada di dalam Malaysia. Mufti Johor kata nama Allah boleh diletakkan di dalam Bible. Contoh. Mufti Kedah kata tak boleh. Mufti Penang kata boleh. Mufti Negeri Pasaran Tidur kata boleh dan seumpama dengan. Apa kesannya? Kesannya kita berjihad hari ini di merasa-rasa tempat ramai orang yang akan bercakap, aku rasa ataupun saya rasa lah tuan. Nama Allah ni tak diletak dalam Bible dan seumpama dengan. Persoalannya sekarang tuan, kamu yang nak rasa itu siapa? Kamu tunggu ditanya ke? Kamu tu orang yang layak mengeluarkan fatwa?
Kamu tak layak untuk mengatakan bahawa daripada pandangan saya tak boleh nak letak nama Allah di dalam Bible ataupun boleh nak letakkan di dalam Bible. Kamu itu siapa? Saya tanya tuan. Ini yang saya mahu. Pada hari ini kita tengok semayang pun tak tahu mana, ayam agama pun Allah pun akbar. Tiba-tiba nak cakap di kedai kopi tak boleh. Tiba-tiba nak cakap di kedai kopi boleh. Kamu tak layak untuk bercakap tentang soal ini. Ini yang Nabi marah. Siapa yang layak bercakap hanya saja mujtahid, orang yang layak mengeluarkan fatwa. Kita ini orang kaf ataupun orang biasa. Syarifna wa rafa'na dengan serta patuh. Hatta saya sendiri pun tak layak untuk mengatakan saya rasa tak boleh besar. Sebab tu Rasulullah kata ada perkara yang wajib kita marah. Ini wajib kita marah. Kamu siapa? Lepas ini kita tanya, kita dengar persoalan ini dibincangkan. Kamu siapa? Kamu mujtahid? Kamu diiktiraf dunia? Kamu mempunyai orang kata apa? Populariti untuk mengeluarkan fatwa dan seumpama dengan dari jangan kita jadi orang Islam yang tidak berpengetahuan. Tambah-tambah lagi kalau hari ini kita tengok di dalam akhbar, isteri tudung pun tak pakai tuan-tuan, tiba-tiba bercakap tak boleh nama Allah nak diletakkan di dalam Bible, boleh nama Allah nak diletakkan di dalam Bible dan seumpama dengannya. Apa kesannya tuan-tuan? Sekarang ni orang bukan Islam, orang bukan Islam. Mereka baca-baca akhbar, mereka saling bercakap di kalangan mereka. Macam mana kita nak duduk di bawah kerajaan pemerintahan Islam, tengok, sedangkan berkenaan dengan nama Allah tak diletakkan di dalam Bible pun ulama mereka berbeza pendapat, berbeza pandangan, serta ada yang bergaduh berburuk dan seumpama dengannya. Ini bab khilaf yang tuan-tuan. Bab khilaf ataupun perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jadi perkara ini tak perlu disiarkan secara publicity di dalam media massa, di dalam media cetak, kerana tidak lain dan tidak bukan menjatuhkan marwah Islam, meruntuhkan empire Islam, menyebabkan orang-orang bukan Islam pandang kepada Islam kita. Bagaimana kita nak duduk di bawah kerajaan Islam, sedangkan umat Islam ataupun ulama-ulama Islam sendiri mereka tak bersependapat di dalam hukum agama mereka. Sedangkan di kalangan kata Nabi SAW, perbezaan pendapat itu ialah dia satu hikmah di kalangan ulama. Mereka orang kafir tidak mengetahui apa itu hikmah dan apa itu rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, yang mana kita tidak digalakkan untuk bila mana keadaan orang menghina diri kita ataupun orang mencaci kita dengan perkataan yang bukan-bukan, selagi mana tidak ada kena-mengena dengan Islam serta Allah dan Rasul. Apa kata Nabi? Lebih baik kamu diamkan diri kamu dan jadikan diri kamu sebagai orang yang sabar. Kerana Rasulullah SAW berkata di dalam sebuah hadisnya yang telah dirakamkan di dalam Sahih Muslim pada jilid yang kelima, hadis yang ke-2553. Jilid yang kelima, hadis yang ke-2553. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathatu ayyamin wa la yahillu li muslim an yahillu al-aqdar fawqa. Dan tidak halal bagi seorang muslim itu meninggalkan tanda Islamnya lebih daripada 3 hari. Dan tidak halal bagi seorang muslim itu meninggalkan saudara Islamnya lebih daripada 3 hari. Apa kena-mengena hadis ini dengan hadis yang pertama tadi? Mula-mula Rasulullah kata apabila kamu marah. Bila kamu marah, kamu meninggalkan saudara kamu daripada perbuatan dan daripada hidup. Nampak saya tak bertegur siapa? Nampak saya kita lari untuk nampak saya kita lari untuk ditulis. Sedangkan baru tadi kita melaksanakan ibadat maghrib secara berjemaah. Orang ini kata Nabi, laisa syadidu laisa syadidu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyatul aqwa mereka itu bukan daripada kalanganmu, wa laisa min ummati, bukan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Hari ini saya tanya kepada hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Satu hari Rasulullah sudah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kamu siapakah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mencetuskan malam ataupun tidak bertegur sabar 3 hari yang pertama sekali di dalam cakrawala? Satu hari Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabatnya, "Hadisah hukum, apakah kamu mengetahui siapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan di dalam alam semesta ini yang marah kepada yang lain, dan disebabkan dia marah dia tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari? Siapa waktu tadi?" Boleh jawab siapa yang hadir tadi? Mineral water dia dapat dia dari minumlah malam bawah. Apa siapakah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali marah? Dia marah atas dunia ini dan kemudian dia tidak bercakap lebih daripada 3 hari. Siapa? Itulah Iblis laknatullah alaih, ataupun sewaktu dia menjadi makhluk Allah yang dibuat namanya ialah Azrail. Sewaktu mana Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam alaihi wasallam, dia marah kepada Allah Ta'ala. Dia marah kepada Allah Ta'ala dan dia tidak bertegur kepada ahli Nabi. Kemudian Allah murka, Allah sahabat yang kepada atas langit, dan sahabat menjawab kepada Rasulullah, itulah Iblis laknatullah alaih. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada di kalangan kamu yang tidak bertegur sabar sesama Islam di antara kamu, sesungguhnya dia bukan umatku, tetapi dia adalah saudara kepada Iblis laknatullah alaih. Sebab tu kita kena ingat, kita datang melakukan ibadat bukan untuk mencari musuh di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini saudara kita, semua ini sahabat kita. Bukan kerana sesuatu kepentingan kita menjadikan dia musuh kita. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai musuh-musuhnya? Di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai musuh-musuhnya. Sahabat dia merasa hairan, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan di dalam nikmat Allah Taala itu mempunyai musuh-musuhnya?" Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, ada satu imam, dia jadi imam di masjid Al-Amin. Allahu Akbar, imam itu orang yang sedap. Dia jadi imam maghrib di masjid Al-Amin. Dia jadi imam zuhur, dia jadi imam isya di masjid Al-Natang daripada Al-Amin. Dia jadi imam subuh di masjid lain. Di sini pun dia ada jawatan, di sana pun dia ada jawatan. Dia dapat memikul tanggungjawab itu dengan baik. Tiba-tiba ada orang benci kepada dia, ada orang melakukan fitnah. Tu kamu tengok kawan, sini pun nak jadi imam, sana pun nak jadi imam, situ pun nak jadi imam, semua nak jadi imam. Ada orang lain nak jadi imam kawan. Itulah musuh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anugerah itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dengki kepada saudara seagamanya, sesungguhnya dia juga adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap orang Islam itu saling bersaudara antara satu sama lain. Oleh itu, jagalah saudara-saudara kita sebaiknya. Jangan kita merusuhinya daripada perbuatan, daripada kata-kata dan seumpama dengannya. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis muqaddimah kita? Yang pertama sekali tuan-tuan, sebelum Maulid Rasul yang akan datang tak lama lagi, jadilah umat Islam yang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki akhlak umat-umat Islam yang berada di dunia ini. Dan yang kedua, kita lihat apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa ketahuilah kamu siapa di kalangan kamu yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, yang mana punca itu merupakan bermula daripada seseorang. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang ini semua mendapat ataupun dimiliki oleh orang yang dimusuhi olehnya. Kemudian
di hari akhirat kelak apa yang terjadi. Dia jadi orang yang mukmin, dia jadi orang yang mungkin, dia jadi orang yang denggram, dia jadi orang yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Sebaliknya, jadikanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, sebagai iktibar dan pandangan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada malam yang mulia yang penuh dengan keberkatan ini, sebenar Maulid Rasul, kita nak sejuk berkenaan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala badiru bi a'mali fitan kaqita'il layli yusbihu ar-rajulu mu'minan aw yumshi kafiran aw yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ara'in min ad-dunya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menuju fitnah. Yang mana pada ketika itu ianya ibarat malam yang sangat gelap. Seorang yang masih beriman di waktu pagi kemudian dia sudah menjadi kafir, ataupun seseorang yang beriman di waktu petang kemudian dia menjadi kafir, dia telah menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga berada di bawah status muttafaqun alaih. Hadis ini berada di bawah tajuk ujian yang dahsyat kepada iman dan terhadap iman seseorang Islam. Muslimin muslimat, mukmin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pesanan yang cukup ringkas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Badiru bi a'mali fitan kata Nabi. Akan datang satu zaman, akan datang satu fenomena. Pada ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu teringat sahaja untuk melakukan kebaikan, maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan tadi. Sebabnya kata Rasulullah, akan datang pula satu keadaan di mana pada ketika itu hati kamu tidak dapat bertetap ataupun menetapkan satu keputusan dalam satu masa, tetapi kaqita'il layli muslim, dalam keadaan kamu baru sahaja memikirkan untuk melakukan kebaikan, tetapi akibat istri kamu penuh dengan maksiat, yusbihu ar-rajulu mu'minan, baru tadi kamu nampak perbuatannya seperti seorang Islam, tiba-tiba walushi kafiran, bila mana dia melanggar ataupun terus maju, dia jadi seperti mana orang kafir dan dia terkeluar daripada Islam. Yang mana hal ini rezeki daripada sadar dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu sedang kita lihat di dalam masyarakat Islam. Yang mana Rasulullah kata, baru tadi saja kita melihat perbuatan ataupun kata-kata yang menunjukkan dia Islam, tetapi tiba-tiba beberapa minit ataupun beberapa saat dengan apa yang dia kerjakan menjadikan dia kafir. Yang kata maksud menjadi kafir dua yang telah disenaraikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia menjadi kafir dengan kata-kata. Dia menjadi kafir dengan kata-kata dia. Apa contoh yang paling senang kita boleh lihat hari ini? Hari ini isu yang sedang gencar. Sekiranya pilihan raya pembangkang menang bertuan, macam mana orang dah laksanakan dulu. Dia kata boleh, bukan tak boleh dan laksanakan dulu. Tetapi hukum itu tak apa nak lewat. Cukup dengan kata-kata tu Nabi kata dia kafir. Bukan saya kata tak lagi nak tengok dalam kitab. Ini yang Rasulullah katakan. Cukup dengan kata-kata dia menjadi kafir. Dia kata boleh, bukan tak boleh buat hukum itu ni, tapi sesuai dengan buat hukum itu. Kamu tak rasa takut, dan kita tak takut pasal buat tuan. Kita tak berzina, kita tak minum arak, kita tidak makan riba, kita tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Jadi pasal apa kita nak takut? Sebab tu ingat Nabi kata ada orang yang hanya daripada kata-kata dia menjadi kafir. Macam contoh tadi saya bagilah tuan-tuan, dia masjid pun tak sampai baca-baca surat khabar, nama Allah nak diletakkan dalam Bible, haram betul dia bagi. Dia bagi haram betul. Nama Allah orang Islam sajalah disebut, orang Islam tak boleh sebut. Saya rasa tak boleh. Kamu pasal
Siapa nak rasa? Siapa kan? Sebab tu Nabi kata hanya dengan kata-kata orang Islam boleh menjadi kafir. Sebab dia tidak berpengetahuan agama, tetapi dia cuba untuk gambarkan bahawa dia tu orang yang beragama. Apa lagi contoh kita boleh tengok besar? Ada satu menteri yang duduk di jabatan menteri Perdana Menteri. Kalau dulu orang tanya kat dia tuan-tuan. Kalau dulu orang tanya kat dia apa pandangan ustazah sekiranya di negeri pasola orang nak laksanakan dulu. Dan dia kata boleh. Tapi lepas ni kamu pergi di Kelantan dan Terengganu, kamu boleh makan sup jari, sup kaki, sup tangan dan seumpama dengannya. Ini Nabi kata kafir. Ini yang Rasulullah kata kafir, tuan-tuan. Allah banyak hari ini kita tengok. Banyak dan teramat-amat banyak. Kita sendiri, tuan-tuan. Saya sendiri yang teramat-amat sedih. Saya tengok bila orang hina Islam, kita buat demonstrasi, kita buat bantahan. Ini kumpulan yang menghina Islam. Bila kita orang nak letakkan nama Allah di dalam Bible, kita buat demonstrasi, tapi berapa ramai menteri-menteri kita hari ini mempertelakan hukum Allah Ta'ala. Pasal pun kita tak buat demonstrasi. Pasal pun kita tak buat demonstrasi. Sebab tu Nabi kata, baru tadi saja kita tengok nama dia seperti orang Islam, perbuatannya seperti orang Islam, tetapi dengan kata-kata dia menjadi orang yang kafir. Wa'ya'udzubillah min zalik. Semoga Allah memelihara kita daripada keadaan dan kejadian demikian. Baru tadi sahaja jadi orang Islam, tetapi cukup dengan sunnah yang Allah Ta'ala kurniakan, kita menjadi orang yang kafir. Allahu Akbar. Dan kita tengok lagi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan pada pagi tadi kita tengok dia sembahyang Zuhur secara berjemaah, dia sembahyang Asar secara berjemaah, dia sembahyang Maghrib secara berjemaah, dia sembahyang Isya secara berjemaah, tetapi yumshi mu'minan, esok pagi dia jadi orang yang kafir daripada perbuatannya. Apakah yang boleh kita kaitkan daripada perbuatannya dia menjadi kafir? Teringat saya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, apa kata Rasulullah? Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Mana-mana orang tak kira dia orang besar, dia orang kecil, dia sekenal, dia tak sekenal, dia tipu, dia member parlimen, dia ustaz, dia sosial, dia perdana menteri, dia siapa pun, whoever you are, man. Kalau kamu tak sembahyang dan kamu meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kamu jadi orang yang kafir. Walaupun tadi kita tengok dia sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya, tetapi isu hari dia tak sembahyang subuh, dia menjadi orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam sembahyang tidak ada kira-kira matematik. Dalam sembahyang tidak ada kira-kira matematik. Kalau kira-kira kita tengok 5 tolak 1 jawapan yang 4. Tapi kalau di dalam ibadat 5 tolak 1 jawapan yang butek, jawapan yang kosong, tuan, rugi dan teramat-amat rugi. Sebab tu Rasulullah kata akan jadi tak jadi berlaku. Hari ini kita tengok tuan. Allahu Akbar, Zuhur berjemaah di masjid, Asar berjemaah di masjid, Isya berjemaah di masjid. Tiba-tiba bila main sembahyang subuh, malam orang suruh tidur, dia pergi berantok nasi kandang, berantok nak makan nasi. Rupiah dia bukan berdarah, bukan makan, bukan berdarah, macam-macam lauk dia bubur tuan. Dia bubur macam-macam lauk, tiba-tiba makan nasi, tengok-tengok dekat 2 pagi. Nasi pun tak ada hancur, balik-balik dia tidur. Tiba-tiba muazzin azan subuh, as-salatu khairun minan naum. Dia belum jawab tadi, an-naum afdal min as-salat wa ya'uduna billah. Nasi kandang ni tak ada nak hancur, bagi dia pula tidur dulu bagi dia hancur. Itu Nabi kata dengan perbuatan dia menjadi orang yang kafir. Sedih dan teramat-amat sedih. Apa lagi kita berani tuan-tuan? Baru-baru saya teringat ada satu insiden yang amat-amat memalukan masyarakat Islam. Ya. Menteri Pasola tidur, Menteri Pasola tidur, Menteri ini dia duduk sebelah dengan Zimbabwe. Dalam satu keadaan kita tengok Menteri ini dia jemput K-pop. Tahu K-pop tuan? Dia jemput K-pop datang daripada luar negara pakai sepeda dengan baju dalam saja menari, minta ampun, minta maaf banyak-banyak seribu. Nari tuan-tuan, dia tengok bukan kata tenang orang mulut, ayat dia saya hidup tak apa habis.
Tiba-tiba besok tuan-tuan, dia pergi rasmi Masjid Musabaqah. Ni yang Nabi kata menjadi kafir. Saya tak kata, saya tak layak untuk menghukum orang. Nabi SAW yang kata. Semalam tengok perempuan dari telanjang, besok dia rasmi Musabaqah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Wa'alaikumsalam min dzalik. Ta'adil lagi kita tengok baru-baru ini tuan-tuan. Yang mana kita lihat pada hari tersebut himpunan kebangkitan rakyat diadakan di Stadium Merdeka. Dan pada masa yang sama di Bandung ada seorang hamba Allah yang tak tahu nak cakap tuan-tuan. Di Bali ada juga satu himpunan apa? Say No to Voodoo. Say No to Voodoo tuan-tuan. Semua Cina pakai baju besar-besar. Say No to Voodoo. Saya pergi duduk, saya tengok. Saya dari KL, baru sampai pada KL tadi, kemarin baru sampai dari Kuala Lumpur. Tiba-tiba yang kata Islam ni tuan-tuan, yang rasmi Masjid Musabaqah ni, duduk di sekeliling orang-orang yang pakai baju Say No to Voodoo. Allahu Akbar wa ya'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan pada apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Ada satu zaman, ada satu keadaan inilah yang akan merosotkan umat-umat Islam, terutama orang-orang yang bertopengkan kepada Islam. Yang mana Allah kata pada penghujung hadis ini, yabi'u islamu bi'arabin minal dunia. Mereka adalah kumpulan yang menjual dunia dengan nilai yang murah. Kumpulan yang menjual dunia dengan nilai yang murah. Sampai bila pun Islam tak akan menang, sampai bila pun kejayaan tidak akan tercapai, sekiranya ada di kalangan umat-umat Islam yang berkelakuan demikian. Ingat saya dalam sejarah perjuangan Islam, itu sewaktu mana Islam ataupun pada ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusia 20 tahun berusaha untuk menakluk kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel. Kalau kita tahu kota Konstantinopel, kalau dulu nama dia kota Konstantinopel, sekarang ni nama dia Istanbul. Istanbul. Yang mana setelah kewafatan, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berkata dalam sebuah hadisnya, kota Konstantinopel hanya akan jatuh di bawah pemerintah yang baik, kerajaan yang baik, rakyat yang baik, serta ketenteraan yang baik. Lepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, Utsman bin Affan cuba untuk menakluk kota Konstantinopel, tetapi gagal. Dan yang kedua daripada itu, ramai pembesar-pembesar Islam yang cuba untuk melawan kota Konstantinopel juga gagal. Tak berjaya. Sampai ke bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Usia dia berapa tadi? 20 tahun. 20 tahun tuan-tuan, sebab tu hari pelajaran ataupun pengajaran yang kita boleh tengok, bukan semua orang yang muda itu tidak berilmu. Sekiranya yang baik datang daripada dia, kita ambilkan dia sebagai iktibar dan tauladan dalam hidupnya. Tiba-tiba Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin satu kumpulan tentera menyerang kota Konstantinopel. Bila serang kota Konstantinopel, tembok yang pertama berjaya dipecahkan. Pasal apa? Semua orang berebut jadi seperti mana hadis Nabi itu. Kota Konstantinopel hanya akan jatuh ke bawah pemerintah yang baik, rakyat yang baik, kerajaan yang baik dan sistem ketenteraan yang baik. Bila mana pagi hari menyerang, runtuh tembok yang pertama, bila menjelang senja, tentera Islam berehat seketika. Kemudian menyusun strategi untuk sambung menyerang dan menakluk kota Konstantinopel. Tiba-tiba tembok itu sebelum serang, tembok yang hancur tadi tu naik balik. Serang lagi balik pecah. Kemudian keesokan harinya naik balik tembok tersebut. Allahu Akbar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sultan Muhammad Al-Fatih dia bingung. Dia berjumpa dengan satu ulama yang besar. Dia tanya pandangan ulama, apa pandangan kamu wahai ulama? Apakah saya akan berjaya melawan kota Konstantinopel? Lalu ulama tadi dia berkata lagi, kota Konstantinopel hanya akan jatuh kepada pemerintah yang baik, rakyat yang baik, kerajaan yang baik dan sistem ketenteraan yang baik. Dia sembahyang tahajud 2 rakaat. Inilah orang yang seumur hidup dia tak pernah meninggalkan sembahyang tahajud. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Daripada sebelum cukup umur sampailah saat kewafatan dia tak pernah tinggal sembahyang tahajud.
tiba-tiba datang satu pemuda. Pemuda itu merupakan orang yang pertama sekali mereka meriam di dalam Islam. Soalan saya tuan, siapakah nama orang pertama sekali yang mereka meriam di dalam Islam? Boleh jawab 3 benda susu kami dia bagi free. 3 benda susu kami dia bagi free. Siapakah orang pertama sekali di dalam Islam mencipta Maryam untuk menyerang tembok Konstantinopel yang tebalnya 8 hasta, tingginya lebih daripada 70 kaki. Siapakah nama orang tadi? 3 benda susu kami berani. Baiknya susu kami benar. Tak ada jawapan, saya tak bergambar itu belum bagi tahu. Siapa nama dia? Nama dia Urban. Nama dia Urban. Urban. Bukan Urban. Urban. Lalu Urban dia mencipta satu alat yang bernama meriam. Lalu meriam itu digunakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk meruntuhkan tembok di sekeliling kota Konstantinopel. Berjaya senang. Tembok yang pertama berjaya dihancurkan. Tembok yang kedua berjaya dihancurkan. Tapi nak masuk dalam kota Konstantinopel tak jaya. Bila mana tentera Islam semua menyerang nak masuk, diserang, dibunuh, kata ramai yang mati. Sultan Muhammad Al-Fatih dia bingung. Dia duduk, dia termenung, nasib diri dia kenapa tak menang-menang lagi. Hari itu pada hari yang ke-30. Hari yang ke-30 tentera-tentera Islam menutup kota Konstantinopel. Tiba-tiba apa yang terjadi pada ketika itu dia teriak untuk memantau apakah dia mempunyai rakyat yang baik, kerajaan yang baik dan tentera yang baik. Bila mana dipantau, tiba-tiba didapati Urban, orang yang reka meriam untuk Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia sedang asyik minum Allah. Sedang asyik minum Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih balik dia punya pedang, hampir-hampir terkena Urban. Dia marah, dia kata celaka kamu wahai Urban. Sebab inilah Islam tak menang. Antara kamu minum Allah, bila Islam akan menang. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita tanya kepada diri kita, bila Islam akan menang. Sekiranya ramai di kalangan orang-orang Islam sendiri yang menghina hukum haram Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Diberi kepada orang kembali rumah, bertaubat kepada Allah Taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita. Ternyata pada hari yang ke-47 Islam berjaya menaklukkan kota Konstantinopel. Apa yang kita boleh pelajari daripada sirah tadi ini, tuan-tuan? Kena pastikan bahawa kita umat Islam yang benar-benar bersih daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak mempunyai khusyuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedih tentang sepenuh menyumbang kembali perjuangan Rasulullah. Hasilnya Rasulullah menyatu padukan umat Islam. Kan lagu pun dia kata, Rasulullah dalam mengenalmu kami susuri lebar sirahmu pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu baginda mula-mula berhijrah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah membina masjid? Baginda SAW membina masjid. Bila mana Rasulullah SAW membina masjid, apa peranan masjid tersebut menyatupadankan umat-umat Islam di bawah bumbung masjid. Menyatupadankan umat-umat Islam di bawah bumbung masjid. Tapi hari ini sedih kita lihat Maulid Rasul datang. Kita datang mendengar syarahan Maulid Rasul, tetapi sebaliknya apa yang terjadi? Jadi apabila di dalam rumah Allah Ta'ala ada perkauman, ada puak-puak yang datang sembahyang, yang ini satu puak, yang ini satu puak, yang ini satu puak, yang ini satu puak, macam-macam puak. Cuma puak-puak ada jumpa di dalam masjid. Sedih kita tengok masjid orang Islam ini. Masuk masjid, jeki orang. Ini bukan rumah Allah yang lagi pak kamu nak jeki orang. Ini rumah Allah Ta'ala. Kena jadi orang yang baik masuk dalam rumah Allah Ta'ala, saling bertegur sapa antara satu sama lain, saling menunjukkan akhlak yang baik, yang pernah mendengar kembali perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang digali di dalam Islam, menjadikan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai
kita nak menyatu padukan umat-umat Islam yang lain yang berada di luar sana. Allahu Akbar. Lagi kita ambil contoh umat Islam akhir zaman yang sampai saat ini nak beza mana pakaian yang baik boleh bawa sembahyang, mana pakaian yang tak baik tak boleh bawa sembahyang. Contoh kita tengok senang kan mas sembahyang pun pakai jesi, beli bola pun pakai jesi, pergi makan pun pakai jesi, semua orang yang pakai jesi tuan. Mana nak beza mana orang ni nak pergi sembahyang, nak pergi situ, nak pergi sini dan seumpama dengan itu. Sebab tu kita sedih dan teramat-amat menyedihkan. Inilah golongan-golongan yang Rasulullah kata, mereka tidak mesti membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Sembahyang ke Allah Ta'ala dalam masa yang sama tu dia lambang jas, lambang salib, jadi di Barcelona, jadi di Brazil, duduk kat dada. Sembahyang dalam masa yang sama tu dia Manchester 3 terangkang, sejolok dada dia. Tiba-tiba dia berkata tak khusyuk, nak khusyuk. Macam mana kamu tu tengok? Mana ada orang yang sembahyang pakai jesi, Islam tak bagi pakai pakaian yang melambangkan kepada Tuhan dan kepada keagamaan lain di dalam sembahyang. Sebab tu hari ini kita ingat peranan masjid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita bersatu padu, untuk kita bersatu hati menjadi umat Islam yang baik. Sebelum kita mengenang kembali kelahiran Rasulullah, menyatu padukan antara suku sakat yang bergaduh setelah sekian lama, tetapi apabila kedatangan baginda Islam termenteri, perjanjian yang disemikan berjaya menempatkan empire jahat yang berada di seluruh dunia pada hari ini. Sedih tuan-tuan. Kalau kita tengok di Selangor hari ini, di Selangor lagi dekat pilihan raya, lagi dahsyat dia kepada penceramah di sana. Saya duduk di Penang 2 minggu, duduk di KL 2 minggu. Kalau kita baru sekali di Selangor hari ini, ustaz-ustaz yang nak berceramah ataupun berkuliah di masjid mestilah mempunyai tauhid. Sekiranya ustaz yang didapati, ustaz yang berkuliah, berceramah ataupun berkhutbah di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur tidak mempunyai tauhid ataupun ijazah daripada jauh ataupun daripada jahil, tindakan undang-undang akan diambil. Apa tindakan dia? 1 tahun penjara, RM10,000 Malaysia denda. Hari ini punya zaman orang yang nak datang memahamkan masyarakat kepada Islam mesti kena ada tauhid. Zaman Rasulullah tak pernah pun kita dengar Rasulullah kena ada tauhid bahawa dia mengajar dalam masjid. Tauhid kebenaran iaitu bercakap berdasarkan Al-Quran, bercakap menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini bukan masa untuk kita jadi orang soleh yang benar-benar melakukan soleh. Sebab itu kita kena mesti membezakan antara soleh dan muslim. Antara soleh dan muslim. Hari ini ramai sangat orang soleh. Siapa orang soleh? Tuan-tuan orang soleh tadi. Semua ni orang soleh. Orang soleh ni orang baik, Nabi kata. Orang soleh ni orang baik, tapi sayangnya dia tidak mampu mencegah kemungkaran itu dengan tangan. Nabi kata akhir zaman berubah daripada soleh kepada muslim. Siapa orang muslim? Dia ni orang yang taat kepada Allah, tapi dalam masa yang sama, bila dia melihat kemaksiatan yang berlaku di depan mata dia mencegah kemaksiatan itu dengan tangan. Hari ini susah nak bawa orang datang sembahyang, tuan-tuan. Nak bawa orang datang sembahyang susah. Allahu Akbar. Ada kenduri dia main, bulan Ramadan dia main, lain daripada itu dia tak main. Mak dia mati pula baru dia teringat sangat. Nak suruh tu haji baca doa tahlil, nak suruh tu haji baca Yasin kat mak. Tapi kalau kata tak ada apa-apa, tuan-tuan, kita pagi dia sembahyang. Datanglah sembahyang, masjid kita ni penuh, masjid kita ni banyak lagi orang-orang kosong. Dia kata, ini tak ada pelaku, panas, masjid orang panas. Dia kata, kita pun berjuara buku ekor, dia sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji ekor, buku ekor. Kita dah cakap, dia dulu pun cakap panas, sekarang masjid kita sejuk, datanglah sembahyang. Dia kata, ini tak ada lagu, dia korang sejuk, sembahyang masih kecil. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila dia mati, tu imam menung, tengok dia di depan tu imam. Dulu kita bagi sembahyang, tak ada. Kau cakap panas. Sekarang dah mampu depan aku lagi kau sembahyang. Allahu Akbar sedih. Kalau nak banding, tuan-tuan, masjid, tuan-tuan, cantik, tuan. Saya tengok lampu tu, dia teriak, dia tu, dia kepala syahid, tuan-tuan. Syahid kubra, Allahu Akbar. Sebab tu ingat, jadilah orang Islam yang baik, jadilah orang Islam yang bersatu padu.
Jadilah orang Islam yang menunjukkan akhlak yang baik dan akhlak yang terbaik. Hal ini banyak ujian yang Rasulullah maksudkan. Kalau dia tak jadi kafir, dia jadi orang yang kufur. Kufur banyak lagi. Tadi saya pernah sebelum saya sampai, saya berhenti di kedai minum air dah. Minum air orang Cina dah. Tiba-tiba saya tengok satu Allah saya kasihan kata dan zaman nak jadi kiamat tak? Apa yang terjadi tuan? Suami yang pakai celok pendek dan berantai isteri yang pakai tudung. Banyak tak banyak apa yang kita tengok. Ni Nabi kata zaman yang rasa tak buat-buat kita buat-buat. Suami pakai celok pendek, isteri pakai rantai. Kadang-kadang orang baru saya teringat ceramah di park dekat depan jalan Raja Tulan di Tulan tahu ceramah di pejabat-pejabat kerajaan. Ceramah sempena bau video Rasul. Pejabat kerajaan ni punya dahsyat tak dahsyat dekat kerajaan swasta. Tak maaf swasta. Dia peruntukkan RM80 seorang dan diberi kain untuk semua yang akan dengar syarahan ni pakai pakaian seragam. Datang dengan syarahan tersebut. Ada lebih kurang ke 3,000 orang. Ada tiga ustaz. Antaranya adalah seorang. Bila saya tengok bagi secara kesian. Kan? Pihak pentadbiran dah bagi duit, dah bagi kain untuk buat pakaian yang sempurna, yang elok-elok, yang untuk awal. Datang dengan syarahan Maulid Rasul. Dia datang dengan syarahan Maulid Rasul. Dengar saja tuan-tuan. Masuk 5 kanan, tengok kiri, tanda pihak. Kita tengok yang sampai dengan syarahan Nabi dan dengar kata Nabi ini apa perjuangan yang dia bawa tu pakai tudung. Tapi pakai tudung tak ikut macam mana Nabi bawa. Pakai tudung ikut luar dina. Pakai tudung ikut diuna. Pakai tudung ikut pirana. Tersembuh sana, tersembuh sini kita tengok. Tapi nak juga dengan syarahan Maulid Rasul tu kita siap. Pakai baju ketat di pinggang. Tiba-tiba pakai baju sebelah duk tarik takut orang nampak. Takut orang nampak dengan pakai yang macam tu. Hari ini orang tak takut ke Allah Ta'ala, orang tak malu ke Allah Ta'ala, tapi orang takut ke manusia. Contoh senang lagi kita tengok dia naik motor. Dah lah duduk serapa gajah kita tengok. Pakai baju ketat tuan-tuan. Naik motor lagi bawa laju tudung pendek terselak tudung. Dia nampak rantai, dia nampak lehat. Lagi bawa lagi laju terselak nampak sepeda ke belakang. Dia buat apa dia tarik. Kamu bagi orang itu kat belakang tu nampak sepeda. Tiba-tiba apa yang terjadi tuan-tuan? Tadi dia tarik. Sekarang datang rumah Allah tak malu. Pakai baju tangan pendek. Pakai kain sebelah-belah. Pakai pakaian yang tak sempurna. Nak main sembahyang. Sedangkan kat orang dia malu tadi nak tarik betul nak masuk rumah Allah tu nak jaga adat-adat. Sebab kali ini kita tengah ingat Nabi dah kata qita'il lail muslim. Serangan itu datang bagaikan malam yang surah baru tu tengok tadi sembahyang macam mana pula boleh pakai baju kain sebelah, macam mana pula boleh pakai tudung sana terbuka sini terbuka. Inilah yang dikatakan fitnah yang teramat-amat dahsyat di akhir zaman. Semoga sama-sama kita jadi orang Islam yang tidak termasuk daripada apa yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ujian yang cukup dahsyat. Mereka yabi'udinahu, menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nilai yang murah. Mereka tak takut kepada Allah, tetapi mereka takut kepada manusia, kepada orang yang berada di sekeliling mereka. Subhanallah wal ya'udzu billahi min dzalik. Sebab itu jadikan hadis ini sebagai pesankan. Kalau kita dengar satu lagu juga kita kata malu rasanya menyatakan cinta kepada dia kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Malu kalau kita ingat Nabi pada Rasulullah bersempat pula untuk menyentuh dan menunjuk Al-Quran. Hari ini Allah kurniakan Al-Quran kepada kita amanah yang terbesar. Tetapi orang Islam itu tidak menjaga amanah dan amanah terbesar Al-Quran tersebut. Contoh saya banyaklah contoh, banyak kita bagi. Satu contoh saya bagi. Hari Khamis malam Jumaat saya baca Yasin. Hari Khamis malam Jumaat saya baca Yasin. Habis baca Yasin, dia letak Yasin tu tepi paha dia. Sama taraf dengan kaki dia.
Sopa macam surat mati Mafia baru dapat daripada bagian polis tadi. Quran itu bukan nilai yang mampu dibentuk sama taraf dengan kaki kita. Hari ini orang hina Al-Quran. Sebab tu Allah hina orang-orang Islam. Seperti mana yang kita tengok. Kita sedang dihina hari ini. Kita sedang dihina. Kita tengok orang-orang Islam apa yang mereka takut kepada kita. Sedikit pun mereka tidak gentar kepada orang-orang Islam. Kenapa? Kerana orang Islam itu sendirilah merupakan orang-orang yang menghina Al-Quran tadi ini. Sepenuh bulan mengingati Nabi SAW, jangan kita menjual agama Allah dengan nilai yang bawah. Ingat, ini rumah Allah Ta'ala. Tujuan Rasulullah membina masjid sebagai tempat menyatu padukan orang-orang Islam. Sebagai tempat menyatu padukan orang-orang Islam. Bukan sebagai tempat perpecahan. Sebaliknya, gunakan tempat ini untuk kebaikan. Reti beza ini nasihat saya kepada golongan-golongan muda. Mana pakaian yang boleh bawa sembahyang, mana pakaian yang tak boleh bawa sembahyang. Pakaian yang mana yang boleh bawa sembahyang dan pakaian mana yang tak boleh bawa sembahyang. Pasal itu hari kita tengok pesan dia amat-amat dahsyat. Dan ni pula trend pakai seluar jeans tak pakai tali pinggang. Pakai seluar jeans tak pakai tali pinggang, dia sujud-sujud bulu bumpang keluar tunjuk ke orang. Nampak tuan-tuan? Kita jumpa trend cukup dahsyat hari ini. Tak erti dah pakaian mana yang dia boleh bawa mai sembahyang dan pakaian mana yang dia tak boleh bawa mai sembahyang. Sebab tu jadilah orang Islam yang la'allakum tattaqun, benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai murni Al-Quran kan. Lagu pun dia kata mulianya insan kerana Al-Quran pemimpin umat asas ketakwaan. Hari ini kita jadi mulia sebab Al-Quran. Sebab Al-Quran. Tapi hari ini kalau kita sambil mewah ataupun mempersenalkan Al-Quran, kita jadi orang yang gila. Apakah yang dikatakan mempersenalkan Al-Quran itu tadi yang kita habaq. Kemudian kita dengar orang hina Islam, orang hina hukum agam Allah Ta'ala. Kita tak marah pun. Orang kata kat tuan kita mengamuk. Orang kata ke ayah kita mengamuk. Orang kata kepada bangsa kita mengamuk. Itu ada hadis tuan-tuan. Wa man qadiyatu minallah, orang yang memperjuangkan bangsa tetapi agamanya diketepikan, orang itu ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadilah umat Islam yang prihatin, umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menegakkan hak Allah, hak Rasulullah yang perlu ditegakkan, bukan kita merosakkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. Semoga sama-sama kita jadikan hadis ini sebagai iktibar, tauladan dan pedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri kata-kata saya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-179. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah jelaskan cukup jelas di dalam Al-A'raf 179. Golongan yang paling banyak menghuni neraka Allah manusia dan jin. Manusia dan jin ini satu ciptaan Allah yang unik sama. Manusia pun ada rumah, jin pun ada rumah. Manusia pun ada isteri, jin pun ada isteri. Manusia ada masjid,
Jin pun ada masjid. Sebab tu kita ingat tuan orang Islam yang tak mau sembahyang cukup tak guna orang. Cukup tak guna orang sebab tu Nabi kata dia kafir. Jin makhluk Allah yang melakukan ibadat, tetapi kamu tidak melakukan ibadat. Jadi tuan kalau kita tengok jin dia model macam kita. Jin pun dia dah cerita tuan. Jin pun dia nyanyi lagu tuan. Nama dia Oi Jin pun. Tuan ingat. Tu dia nyanyi lagu. Gerimis di lautan, Oi Jin yang nyanyi lagu tu. Yang buat lagu tu Oi Jin yang nyanyi lagu tu Sudirman. Sebab tu ingat tuan, jadilah orang Islam yang bukan menjadi orang yang mungkin hari ini kita ada telinga, kita dengar dengan telinga kita. Jangan tentang Allah, jangan tolak hukum Allah, jangan hina Allah, jangan kita bulan maulid Nabi saja baru masjid, habis maulid Rasul aku hidup tahu aku menerang belok mentang-mentang. Jangan saya minta ampun, minta maaf. Saya tidak pakai saya cakap. Bila maulid, engkau dia bisa nampak. Habis maulid, dia mati hidup kat rumah. Bila Ramadan main, dia hidup balik. Habis Ramadan, dia mati hidup kat rumah. Mak dia mati, baru dia teringat main sepuluh terjemah dulu. Ustaz baca tahlil, mak dia mati. Kamu jadi anak buat kata apa kalau kamu tak boleh baca tahlil, kamu masa kamu mati. Rugi tuan-tuan seorang ibu dan seorang ayah yang mempunyai 10 orang anak, seorang pun tak boleh dorang kat dia. Sama macam benar-benar tak bewak pun tak boleh dorang kat dia, tuan-tuan. Bewak pun tak boleh dorang kat dia. Sebab rugi jadi orang Islam yang baik. Jadi orang Islam yang baik. Berubah kerana Allah, berubah kerana Rasulullah. Islam, hari ini kita tanya kepada orang, bila Islam tu nak menang? Bila Islam tu nak menang, saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa yang tuan-tuan lakukan untuk kemenangan Islam? Apa yang kita lakukan untuk kemenangan Islam? Kalau hari ini orang Islam kita tutup mulut duduk rapat-rapat, kita tidak berkorban untuk Islam. Tapi orang Islam Melayu kita duduk manfaat sekali dulu. Sebab tu tadi saya kata dah, waman asabiyatu minan orang yang letak bangsa lebih daripada agama ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Rasulullah berarti kita menjunjung dan kita menyanjung tinggi sunnahnya. Pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera lakukan kebaikan, berubah daripada saleh kepada muslim agar matlab untuk menjalankan negara Islam akan tercapai. Wallahu a'lam. Sekarang saya buat sesi soal jawab. Siapa-siapa yang ada soalan atau bermusyrik di mana-mana dipersilakan untuk bertanya. Ada soalan? Silakan. Oh, baca dengan buku tu. Okey. Jatuh ke dalam 3 hari. Juga kita ada 2 soalan. Soalan yang pertama, boleh tak boleh kita nak baca apa nama tahlil menggunakan buku tadi? Boleh tak boleh kita nak baca tahlil menggunakan Mahsurah, Yasin dan seumpamanya? Jawapan yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ada dalam Islam 6 kitab sunnah kita, mana bacaan yang lebih baik, orang yang menghafal Al-Quran, bacanya tanpa melihat Al-Quran ataupun bacanya dalam keadaan melihat Al-Quran. Rasulullah kata sepertinya yang melihat Al-Quran itu lebih baik. Jawapannya, lebih bagusnya kita baca tahlil. Pasal di dalam tahlil tadi yang kita baca semuanya ayat-ayat Al-Quran. Lebih baik kita melihat tahlil dan membaca sambil melihat, kerana 2 sekali yang kita dapat, pahala memerhatikan Al-Quran dan pahala bacaan kita. Dan orang yang menghafal dia tak mendapat pahala yang besar kerana dia menyimpan ayat Allah di dalam kepalanya. Jadi kita tak masalah boleh ataupun tidak, hukumnya harus kita baca Al-Quran ke Mahsurah ke benda apa yang di dalamnya ada berkenaan dengan Al-Quran, kita melihat dengan mata
Itulah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, macam mana pula kalau kata kita bergaduh dengan satu-satu hamba Allah dan ini tak bergaduhkan atau apa-apa selisih pendapat dan kita tak tegur dengan dia tinggal. Kita tak bertegur dengan dia tinggal dan mengelakkan daripada bergaduh. Hari yang pertama kata Rasulullah SAW, kita tak bertegur dengan dia dalam fitrah. Hari yang kedua Rasulullah tentang fitrah. Hari yang ketiga fitrah. Tak ada masalah. Hari pertama atau hari yang ketiga. Tapi hari yang keempat, kita tak bertegur siapa. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-73. Kamu akan jadi seperti Hamil dan Qabil. Bila tidak bertegur siapa, maka tertitiplah di dalam hati kamu hasad ataupun dengki. Maka akan berlaku sesuatu tindakan di dalam kawalan kamu. 3 hari tak ada masalah. 3 hari kita elok-elok kita mengelak daripada berkuah dengan dia. Masuk hari yang keempat, kalau tak bertegur siapa, apa kata Nabi, jadi seperti mana Hamil dan Qabil. Allah campurkan di dalam hati kamu satu titik yang dinamakan hasad dengki. Dan tidak ada dan pada ketika itu kita dapat bertindak dalam keadaan tidak rasional. Jelas tak? Jelas tak? Wallahu a'lam. Ada soalan lagi juga? Assalamualaikum. Oh, okey. Macam mana kalau kata dia ni tak semayang? Memang tak pernah semayang. Tiba-tiba mati, lepas tu kita nak kuburkan dia bersama dengan kubur orang Islam. Soalan daripada abang bila soalan. Soalan ini cukup bagus. Ya. Bagaimana macam mana kalau kata orang ni kita tahu dia tak semayang. Tiba-tiba kita nak kuburkan dia berjalan ataupun kubur orang-orang Islam. Jawapan cukup senang. Kita tengok sewaktu mana Rasulullah SAW menjadi imam kepada jenazah Abdullah bin Ubay. Jenazah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang semayang bukan. Abdullah bin Ubay orang yang semayang tapi dia munafik. Orang yang tidak semayang lebih jahat daripada orang munafik kata Nabi. Dia tak takut Allah Ta'ala tapi dia makan dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Okey. Macam mana orang yang tak semayang kita tanam jadi perkarangan ataupun kubur orang-orang Islam. Hari ini punya keadaan takut jadi fitnah kepada dia. Hari ini punya keadaan takut jadi fitnah kepada dia. Sedangkan sahabat yang bernama Umar Al-Khattab dia hadap Nabi 3 kali. Dia hadap Rasulullah. Dia hadap Rasulullah. Dia hadap Rasulullah. Allah pun tak menurunkan apa-apa perintah dan situasi itu. Sampai bila mana Rasulullah SAW berdoa kepada Abdullah bin Ubay. Allah berdoa ayat Quran yang berbunyi, la tusalli ala ahadin minkum abada. Jangan kamu sembahyang kepada orang-orang yang seperti Abdullah bin Ubay. Ikut bukan kata tak boleh tanam dengan perkuburan orang Islam. Sembahyang jenazah kafir pun tak boleh. Sebab hadis secara terang-terang yang menjadi orang kafir. Tu tuan-tuan tengok masjid macam jauh. Saya sendiri masjid macam jauh. Tu imam tengok memang orang anak karya tu tak pernah masjid, tak semayang jenazah. Itu yang sedang suruh kita buat. Tapi hari ini kita takut, kita kesian pula kepada dia. Jadi kita lakukan semayang, kita doa kepada dia supaya Allah bagi kesejahteraan kepada dia. Tapi daripada apa yang kita mengaji, dia orang yang hanya pada nama dan Islam, perbuatannya orang kafir. Wajah untuk bisa menjadi. Seperti mana kata Allah kata jangan Muhammad semayang ke atas orang yang seperti mana Abdullah bin Ubay. Kalau saya katakan tadi Abdullah bin Ubay ini dia semayang tapi munafik. Orang yang tidak semayang lebih jahat daripada orang munafik. Perintah daripada Allah tak boleh. Tapi hari ini kita kena patuh kepada majlis fatwa. Majlis fatwa tak kata apa-apa. Kita ikut apa yang mereka katakan. Di akhirat mereka lah golongan yang akan jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis akhirat. Jadi kita hari ini orang yang mengaji. Kita tahu Nabi kata tak boleh. Allah pula kata dalam Quran, la usalli ala ahadin minhum abada. Tak boleh wahai Muhammad pergi sembahyang ke orang-orang macam itu. Lalu Rasulullah dia menangis dan tersentak pada ketika itu. Jadi hari ini kita peduli apa yang Allah Ta'ala kata, tetapi dalam masa yang sama kita ada orang yang memerintah. Zaman al-Qidar satu Islam nanti mungkin kita laksanakan apa yang kita mengaji hari ini. Wallahu a'lam. Jelas kawan? Wallahu a'lam. Ada soalan yang kita buat? Apa
apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah daripada kesilapan dan kelalaian diri saya sendiri. Sekiranya ada kata-kata saya yang dapat tuan ibu-ibu di belakang kanan mata 10 dari dihasilkan, memohon kemaafan serta redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan baca kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الليل والرجال. آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. وكانت الأمور tiada bawa mai susu kami asli yang saya bawa sendiri tanpa ada apa-apa bahan campuran. Apa nama ni, siapa yang bilang dia dapat ke sana, saya nak berjadi. Kalau kita ada orang jawab soalan ni, kita akan buat jualan di sana, susu kambing ni, orang tak tahu khasiatnya, tapi dia tanya. Dan yang kedua, kita bawa minyak hantar daripada Yaman. Yang ketiga, kita bawa minyak Habbatus Sauda. Sekian 10 dari kemudian ada kata-kata saya menyinggung perasaan ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pada umur saya jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengucapkan pahala haram jiwa pada saudara Al-Mahdi dengan jawab beliau dan terima kasih kepada pihak masjid pada sini hadir dalam pada ini. InsyaAllah Allah cukup beliau dari sini. InsyaAllah